Larangan guna masjid untuk tujuan politik. Pada 30 November 2022, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, selaku pengerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260, bertitah agar kita memupuk semangat kebersamaan atau spirit of togetherness kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan budaya. Titah baginda berbunyi begini: Beta berharap supaya tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan untuk menghasut masyarakat. Titah Tuanku Muhriz itu selaras dengan titah Sultan Selangor, Johor, Pahang dan Perak yang melarang surau dan masjid digunakan sebagai premis untuk tujuan politik, tidak kira kerajaan atau pembangkang. Namun terdapat pemimpin politik yang ingkar dan terus menggunakan surau dan masjid sebagai tempat untuk propaganda politik. Isu ini disentuh oleh Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAINPP, Datuk IR Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman, ketika menegaskan bagaimana kepimpinan Kariah Masjid Pulau Pinang dipilih dan disahkan. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang mengambil maklum akan rungutan dan juga bantahan beberapa pihak yang tidak bersetuju terhadap keputusan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menggugurkan beberapa nama pengerusi Kariah yang telah dicalonkan semasa pemilihan calon jawatankuasa Kariah sebelum ini, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menjelaskan bahawa terdapat proses untuk memuktamadkan senarai calon kepimpinan Kariah ini, iaitu pertama, pemilihan calon di peringkat Kariah diadakan untuk memilih seorang calon pengerusi, seorang calon timbalan pengerusi, 11 calon AJK dan 2 orang pemeriksa kira-kira. Kedua senarai ini kemudiannya diserahkan kepada Pegawai Tadbir Agama PTA daerah untuk semakan awal dan dibawa ke dalam mesyuarat jawatankuasa pembangunan masjid dan hal ehwal Kariah untuk saringan seterusnya. Ketiga, jawatankuasa pembangunan masjid dan hal ehwal Kariah dianggotai oleh penama yang memenuhi 8 kriteria, iaitu Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Yang kedua, Sahibul Samahah Mufti. Yang ketiga, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Keempat, Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Kelima, Pengarah Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Keenam, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Ketujuh, 6 orang pegawai tadbir agama dan ke-8, 6 orang pegawai pembangunan Kariah. Ahmad Zakiuddin juga menjelaskan mengapa pencalonan ditolak. Antara faktor yang dibangkitkan oleh beliau ialah pertama, berlaku pelanggaran etika pentadbiran. Jawatankuasa Pembangunan Masjid Hal Ehwal Kariah menerima laporan akan pelanggaran etika pentadbiran seperti tidak mahu bekerjasama dengan program anjuran jawatankuasa, tidak mematuhi SOP COVID-19, membiarkan masjid menjadi pentas politik kebencian dan menjemput ustaz-ustaz yang tiada tauliah mengajar yang sah daripada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Dan kedua, tidak memenuhi syarat had umur 65 tahun, hanya pemegang jawatan pengerusi dan timbalan pengerusi sebelum ini sahaja yang diterima sekiranya melebihi 65 tahun. Beliau mengingatkan bahawa pengkuliah tanpa tauliah yang mengajar di masjid dan surau adalah melanggar peraturan pentadbiran hal ehwal agama Islam yang berkaitan dan akan diambil tindakan undang-undang, iaitu bagi penganjur Seksyen 43 kurungan penyubahatan dibaca bersama Seksyen 11 kurungan EKJSNPP 1996 bersubahat menganjurkan program melibatkan penceramah tanpa tauliah boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan bagi penceramah Seksyen 11 kurungan EKJSNPP 1996 mengajar agama tanpa tauliah dan Seksyen 119 kurungan EPAINPP 2004 kesalahan mengajar agama Islam atau apa-apa aspek tentang Islam tanpa tauliah boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ahmad Zakiuddin turut menyeru semua umat Islam menjadikan masjid dan surau sebagai pusat pembinaan ummah ke arah pembinaan negara yang dirahmati dan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tak salah untuk berkempen bagi memenangkan parti yang menjadi pegangan, tetapi pendekatan kempen harus patuh kepada arahan ulul amri, iaitu raja pemerintah yang menjadi ketua agama di negeri berkenaan. Di Pahang, Ketua Agama Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah jelas menitahkan agar masjid tidak digunakan tujuan politik. Pengurusan masjid hendaklah berusaha untuk mengimarahkan masjid dan jadikannya ianya sebagai tempat berhimpun umat Islam
untuk membentuk ikatan dalam hubungan manusia dengan Allah dan juga ikatan hubungan manusia sesama manusia. Jangan sekali-kali menjadikan masjid sebagai tempat untuk mencerca sesama umat, bertelingkah dan apatah lagi menjadi masjid sebagai sebuah gelanggang politik. Baginda selaku Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama bagi negeri Pulau Pinang dan Melaka. Justru apa yang baginda titahkan untuk faham terpakai juga untuk Pulau Pinang dan Melaka. Spesifikasi kerja wakil rakyat adalah meletakkan tugas sebagai ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen di hadapan. Berceramah di surau dan masjid bukan dalam deskripsi kerja seorang wakil rakyat. Kerja itu boleh dipegang oleh guru-guru takmir di seluruh negara dan mereka yang bertauliah. Jika wakil rakyat sibuk ke sana sini berceramah di surau-surau dan masjid, bila pula masa untuk menjaga kebajikan pengundi dan ahli masyarakat di kawasannya? Ini bukan soal hak demokrasi ahli jawatan kuasa surau dan masjid atau wakil rakyat. Ini soal hak masyarakat untuk mendapat perkhidmatan wakil yang wajib menjaga kepentingan mereka setelah terpilih menganggotai Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat. Juga hak masyarakat untuk mendapat ilmu yang benar dan tidak diseleweng oleh pemikiran khawarij serta amalan takfiri yang kononnya semua yang tidak sealiran dengan pegangan politik mereka adalah kafir. Dalam kehidupan masyarakat Malaysia sejak sekian lama dijamin keamanan, kesejahteraan dan keharmonian. Sikap keterlaluan khawarij amat berbahaya dan wajib dibendung. Rasulullah SAW pernah mencela orang-orang yang bersikap keterlaluan dan memberitahu mereka menerusi sanadnya yang bermaksud, ketahuilah binasa orang-orang yang keterlaluan itu. Ketahuilah binasa orang-orang yang keterlaluan itu. Ketahuilah binasa orang-orang yang keterlaluan itu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Wallahu a'lam.